mukaddimah kitab dengan mukaddimah ilmu. Mukaddimah kitab saya dah terangkan tentang beberapa tips pembacaan buku. Maksudnya bukan semata-mata kita nak baca kitab turas saja. Boleh kita aplikasikan untuk kitab-kitab ataupun buku-buku yang kita baca, buku-buku moden pun kita boleh aplikasikan. Jadi itu mukadimah kitab. Dan insyaAllah kita akan aplikasikan pada insyaAllah kelas atau percubaan kita malam ni lah. Yang kedua, mukadimah ilmu ataupun mabadi asyarah ataupun mabadi ilm. Kalau siapa yang boleh hafal, alhamdulillah. Ada yang syair ataupun manzumah ataupun kita kata apa, matan yang saya sebut sebelum ni, inna mabadi kulli fannin asyarah al-hadd wal mawdu' summa samarah tu. Bait syair tu kalau boleh hafal. Sebab apa? Dia sebagai salah satu persediaan kita untuk sebelum kita nak belajar satu ilmu. Tak kisahlah ilmu apa pun, nak belajar ilmu fizik sekalipun, kita kena selidiki 10 benda ni. Nak belajar fizik ke, nak belajar mat ke, nak belajar engineering ke, belajar bio sekalipun, kena tekankan tentang mabadi asyarah ni. Mabadi ilmu ni sebab penting, bukan semata-mata kita nak belajar ilmu agama saja. Apa jenis ilmu pun sebolehnya untuk kita dapatkan tasawur, gambaran yang secara ringkas tentang mabadi ilmu. Dan saya nak tambah satu tentang keajaiban mabadi asyarah pun mabadi ilmu ni. Ada seorang ulama nama dia Syekh Tashkubrizadah. Dia ada tulis satu kitab nama dia Miftah As-Sa'adah. Kitab tu kitab tebal. Kitab tu dia kumpulkan, dia salah seorang ulama daripada Turki zaman Empire Ottoman, Empire Osmaniyah. Dia salah seorang ulama Al-Maturidiyah yang karang sebuah kitab. Dia yang famous, dia seorang sejarawan, seorang ahli sejarah dan ahli sosiologi, dan juga orang yang alim dalam bidang ilmu kalam. Nama dia Tashkubrizadah. Ataupun kalau bahasa dia Tazkubrizadeh. Kalau nak cari internet boleh cari. Dia ada tulis satu kitab nama dia Miftahus Sa'adah. Dia kumpulkan hampir 300 mabadi asyarah atau mabadi ilmu bagi keseluruhan ilmu yang pernah wujud di muka bumi. Dia ada tulis satu kitab. Kalau siapa yang dulu masa saya belajar Azhar kat Mesir, ada kitab tu tebal, dan kitab tu antara kitab yang mahal lah. Tebal tu 1,000, satu jilid je. Kalau nak cari internet ada. Boleh type Miftahus Sa'adah Tashkubrizadah. Dia ada himpunkan lebih kurang 300. Saya baca tu macam-macam jenis ilmu ada. Ada ilmu farmasi, ada ilmu tentang geografi, tentang geologi, tentang ilmu tentang kaji bintang, ilmu tentang astronomi, ilmu tentang biologi dan sebagainya tu. Tashkubrizadah ni ada himpunkan mabadi asyarah atau mabadi ilmu pada ilmu-ilmu tersebut. Boleh dikatakan ilmu yang ada kat muka bumi ni dah tulis dah mabadi asyarah atau mabadi ilmu. Jadi boleh carilah, itu antara salah seorang menunjukkan kehebatan para ulama kita lah untuk khidmat kepada ilmu. Jadi itu yang kita kena baca lah, dan penulisan-penulisan mereka ni. Baik. Okay, dah pukul 9. Jadi insyaAllah kita akan mulakan kelas kita ataupun perjumpaan diskusi kita pada malam ni dengan umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Kita buat konsep discussion ataupun diskusi ataupun muzakarah sebenarnya. Maksudnya saya pun bukan niat untuk mengajar sangat. Saya lebih kepada untuk saya muzakarah, untuk kita nak berbincang. Sebab bila kenapa saya terima untuk buat muzakarah ni, sebab untuk diri saya sendiri. Kalau saya tak buat macam ni, saya pun tak buka kitab juga kan, sebab sibuk dengan kerja sebenarnya. Jadi ni masa untuk kita bermuzakarah, kita nak ingat balik ilmu yang kita pernah belajar kan. Jadi kalau ada sahabat-sahabat yang masa saya tengah syarah, tengah huraikan, kalau tak faham boleh terus tanya soalan, nak buka mic ataupun nak tanya dekat message, boleh
Tulis kat mesej dan insyaAllah saya akan baca lah. Baik, insyaAllah pada malam ni kita akan fokuskan kepada 4 topik macam mana yang saya dah beritahu dekat grup tadi. Yang pertama kita akan bincangkan tentang isi muka depan kitab ni. Itu yang pertama, apa yang tertulis kat muka depan kitab ni. Ada beberapa terminologi ataupun istilah-istilah yang kita kena faham sebelum kita nak baca kitab ni dan belajar ilmu akidah lah. Itu yang pertama. Yang kedua tentang istilah-istilah penting yang kita nak baca dalam ilmu akidah. Kemudian yang ketiga tentang pengenalan tentang pengarang ataupun penulis kitab ataupun mu'alif kitab. Kemudian yang keempat adalah kita baca serba sedikit tentang mukadimah kitab. Mukadimah kitab kita akan baca insya-Allah. 4 topik je malam ni, insya-Allah tak berat pun. Kalau ada istilah ataupun terma-terma yang antum tak faham, kalian tak faham, boleh tak boleh raise hand ke tak? Kalau dekat Clubhouse boleh raise hand. Boleh raise hand kot ataupun nak cakap ataupun nak buka mic boleh silakan. Baik. Yang pertamanya. Okey, boleh buka. Sebelum tu saya nak tanya, skrin ni nampak terbalik ke ataupun nampak betul? Yang saya pegang ni. Boleh siapa beritahu tak? Dia nak sebab saya pakai kamera depan. Dan yang saya nampak ni terbalik. Ataupun kalau kalian dah ada kitab ni lagi senang lah untuk kita nak rujuk kan. Baik. Yang pertama, kita tengok ada berapa baris dalam kitab ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kira-kira 7 lah. 7 baris dalam muka depan kitab. Okey, yang pertama yang sebelum ni saya bagi tahu. Tak terbalik beres. Okey. Sebelum ni saya bagi tahu, masalah untuk pembaca buku adalah first kali dia dah skip pendahuluan ataupun mukadimah buku. Itu masalah pertama. Masalah kedua adalah dia tidak seseorang pembaca buku tu dia tidak menitik beratkan tentang muka depan buku. Maksudnya muka depan buku ni selalunya sebagai hiasan saja untuk menarik pembaca saja. Sebenarnya apa yang ada kat muka depan buku ni adalah kesimpulan secara tuntas, secara holistik apa yang nak disampaikan dalam satu buku tu. Tak peliklah. Tajuk buku tu sendiri memainkan peranan yang penting untuk beri gambaran keseluruhan terhadap sebuah buku tu. Sebab tu kalau kita tengok, kalau kita siapa yang belajar dalam, siapa yang tahu tentang ilmu tentang penerbitan buku, sebenarnya dalam kalau nak letak tajuk buku ni, dia sebenarnya dia tak boleh lebih daripada 5 perkataan. Sebab apa? Tu kalau kita tengok dalam buku-buku yang selalunya, contohnya buku ni contohnya, dia selalunya dia tak lebih daripada 5 perkataan. Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang besar. Kemudian kalau ada tambah-tambah kecil itu sebab untuk menarik perhatian pembaca. Itu semua benda-benda penting ada kat dalam muka depan buku. Baik. Inilah kitab. Kalau sahabat-sahabat boleh tengok, inilah kitab kan. Inilah kitab. Kenapa adanya perkataan inilah kitab ni? Ini adalah salah satu fawaid yang saya terima bila mana saya menziarahi sebuah syarikat penerbitan dekat Mesir, penerbitan Isa Halabi ataupun kita lebih kenali dengan Halabi. Kebanyakannya kitab dia akan tulis inilah kitab kat depan. Saya bagi contoh. Tak ada contoh tak? Ada, saya tak buat itu contoh. Selalunya dia akan tulis inilah kitab. Dan inilah kitab ni menunjukkan orang Arab. Orang Arab dia faham. Sebab apa penerbitan Isa Halabi ni dia menerbitkan penulisan-penulisan ulama Melayu. Antaranya Syekh Idris Marbawi, Syekh Daud Fatani sebagainya. Saya beli dalam 6 ke 7 nuskhah cetakan ulama Melayu antaranya ni. Jadi dia tulis juga inilah kitab. Inilah kitab yang diberi nama Bidayatul Hidayah Syarah Matan Ummul Barahin.
Jadi inilah kitab tu adalah orang Arab, dia bila dia baca kitab Jawi, dia boleh baca tapi dia tak boleh faham. Macam tu juga kalau orang Jawi kita, orang Melayu kita yang tak pandai bahasa Arab, dia boleh baca aksara-aksara ataupun huruf-huruf Arab tu tapi dia tak boleh faham. Macam tu juga kalau orang Arab, bila dia tengok kitab Jawi kita, kitab ulama Jawi kita, dia boleh baca aksara ataupun huruf-huruf tu tapi dia tak boleh nak faham. Sebab apa? Susunan aksara ataupun huruf tu. Menyebabkan dia pun tak boleh nak faham apa yang disampaikan oleh muallif kitab tentang apa tajuk kitab tu. Jadi dia senang dia faham sebab ulama dulu sebelum dia nak tulis kitab dia tulis maksudnya permulaan kitab dia kata contohnya hazal kitab. Kitab ini tentang apa? Jadi orang Arab faham inilah kitab tu termasuk dalam tajuk buku. Sedangkan inilah kitab tu sebagai pendahuluan sebelum nak menceritakan tentang tajuk kitab tu. Jadi itulah sebab kalau kalian tengok kitab-kitab Jawi memang akan ada inilah kitab. Inilah kitab. Itu fawaid dia lah. Bermaksud kalau kebanyakannya kitab Isa Halabi selalunya tulis dekat depan ni, muka depan ni tulis inilah kitab saja. Kemudian kalau kita nak tengok tajuk dia, kita kena buka muka surat seterusnya. Barulah ada tajuk yang penuh. Jadi itu fawaid tentang perkataan inilah kitab. Itu maksudnya bahasa Melayu kita ni diislamisasikan terdahulu sebelum islamisasikan bangsa ataupun budaya. Kalau kalian boleh tengok, boleh baca dalam kitab buku Prof. Naqib Al-Atas, Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu, ada Prof. Atas tulis dan banyak lagi kitab buku-buku Prof. Atas antaranya RUKM, Risalah untuk Kaum Muslimin pun ada Prof. sebut tentang pengislaman budaya. Islamisasi bahasa tu penting sebelum nak mengislamisasikan akidah. Sebelum ulama terdahulu sebelum dia nak sampaikan dakwah kepada orang Melayu, dia Islamkan bahasa kan dulu. Islamkan bahasa tu dulu sebelum nak Islamkan pemikiran. So bahasa dan pemikiran ni Syekh Ali Jummah kata ibarat siling, dua muka siling, memerlukan antara satu sama lain. Sebab itulah bahasa dia akan mempengaruhi pemikiran. Baik, faham Jadi itu tentang inilah kitab. Yang kedua, usuluddin. Apa maksud usuluddin? Sebelum ni ada sahabat kita tanya, saya cerita tentang peringkat pembelajaran tauhid, ada akidah, ada usuluddin, ada ilmu kalam. Jadi ilmu usuluddin yang saya sampaikan minggu lepas tu adalah daripada sudut nama ilmu itu. Nama ilmu usuluddin. Sedangkan perkataan usuluddin dalam kitab ni, dalam mukadimah kitab ni adalah tentang perbahasan daripada sudut bahasa. Dan dia perbahasan yang lain daripada apa yang saya sebut usuluddin yang minggu lepas. Usuluddin yang minggu lepas, ilmu usuluddin, ilmu tauhid ada 3, ilmu akidah, ilmu usuluddin dan ilmu kalam. Itu peringkat dalam ilmu akidah. Ilmu usuluddin yang saya maksudkan tu bukan bermaksud dengan maksud yang sama dengan usuluddin yang tertera pada muka depan kitab ni. Berlainan. Ilmu usuluddin yang saya maksudkan yang hari tu adalah ilmu akidah yang kita isbat akidah kita dengan adanya dalil. Itu beza dengan ilmu akidah. Baik. Usuluddin yang dimaksudkan di dalam kitab ni adalah pertama dia daripada dua perkataan, usul dengan ad-din. Alif, sad, waw, lam tu perkataan asal dia aslun. Asal ataupun asas ataupun basic. Mudah faham basic lah. Adapun foundation, asas, tapak bagi dia ada usul dengan ad-din. Kalau kita belajar bahasa Arab, dia ada murakab di antara antara dua kalimah. Usul, asas, basic, foundation, ad-din, agama. Ad-din tu agama. Maksudnya basic, inilah kitab, inilah buku yang menceritakan tentang asas-asas agama. Jelas Itu dimaksudkan. Inilah kitab, inilah buku yang menceritakan tentang asas-asas agama. Itu yang pertama kena faham. Tapi kalau nak detail lagi perkataan ad-din tu, saya sarankan satu lagi buku untuk kalian baca. Lupa nak ambil buku tu. Buku Prof. Atas juga, tajuk dia Islam, Faham Agama dan Asas Akhlak.
Itu buku perorat atas yang sangat-sangat rare dan nafis untuk kalian baca. Sebab apa dalam tu perorat atas huraikan perkataan ad-din tu. Kenapa apa perbezaan antara din dengan religion bahasa Inggeris? Kenapa bahasa Arab ni dipilih sebagai bahasa agama Islam? Sebab apa? Pembuktian yang paling jelas adalah perkataan ad-din tu sendiri. Maksud din tu perorat atas huraikan secara tuntas dalam buku Islam, Faham Agama dan Asas Akhlak. Kalian boleh baca kalau kalian nak tahu secara lebih terperinci lah. Baik. Jadi usul ad-din adalah basic asas agama. Asas agama. Tapi yang kita nak tekan kat sini, asas tu bermaksud apa? Akidah ataupun kefahaman ataupun kepercayaan. Inilah kitab Usuluddin, inilah buku yang menceritakan tentang asas-asas agama dari perspektif akidah. Itu penjelasannya. Baik, jelas Jelas yang kedua ni. Okay, yang ketiga, i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Apa maksud i'tiqad? I'tiqad ni daripada perkataan i'taqada. Ataupun kita jelas sebelum ni yang kita pernah dengar ilmu akidah lah. Ilmu akidah. Aqada daripada perkataan ain qaf dal. Apa maksud aqada? Ikatan. Tapi ada setengah ulama Jawi, ulama Melayu kita terjemahkan dengan lebih detail apa dia? Tambatan. Maksudnya kita bukan sekadar ikatan saja. Kita tambat terus. Itu maksud akidah. Akidah ni maksud apa? Kita dah tambatkan kefahaman ataupun kepercayaan kita tu secara kukuh dan tidak boleh bergoyang dah. Itu maksud akidah. Ilmu akidah apa? Ilmu tentang kepercayaan. Ataupun kalau bahasa lain dia, teologi. Teologi tu. Kalau kita pernah dengar perkataan teologi, teo tu tentang ketuhanan. Logi tu, logos tu study of God lah. Tapi i'tiqad ni adalah kepercayaan seseorang tentang sesuatu agama. Kalau kita tengok mu'jam, dia terjemahkan kepada at-tadayun, keberagamaan. Maksudnya barang siapa yang belajar ilmu akidah ni, dia akan kukuhkan kepercayaan dia sehingga tak goyah. Itu maksud akidah, ilmu akidah yang kita belajar. Ataupun kita namakan lainnya dengan ilmu tauhid. Apa maksud ilmu tauhid? Tauhid ni dari perkataan wahada, iaitu mensatukan, menjitukan ataupun atau bahasa istilah dia mentauhidkan Allah Ta'ala, mensatukan Allah Ta'ala, mengesakan Allah Ta'ala. Itulah yang kita belajar dalam ilmu tauhid, iaitu kita nak mengesakan Allah Ta'ala dan menjauhi daripada syirik. Itu matlamat yang paling besar dalam pembelajaran ilmu tauhid. Baik, i'tiqad, pegangan. I'tiqad ahli as-sunnah wal jamaah. Okey, ada 3 terma kat sini yang kita kena faham. Yang pertama, ahli. Ahli maksud apa? Ahli ni maksud, kalau terjemahan dia, keluarga ataupun pengikut ataupun golongan. Ada 3 maksud kalau tengok dalam kamus. 3, ahli ni apa? Yang pertama maksud keluarga. Macam kita lah kata, kamu berapa orang ada ahli keluarga? Maksudnya itulah usrah ataupun ailah, keluarga. Yang kedua bermaksud pengikut. Pengikut ataupun yang ketiga ataupun golongan. 3 ahli ni. As-sunnah, apa maksud as-sunnah? As-sunnah bermaksud yang diberikan maksud ni daripada Ibn Rajab Al-Hambali. Dia bagikan maksud as-sunnah. Maksud apa? As-sunnah bermaksud sesuatu golongan yang mengikut ajaran baginda Nabi SAW dan para sahabat, para khulafa ar-rasyidin, dan meninggalkan apa yang dilarang oleh baginda Nabi SAW. Itulah maksud ahli sunnah, pengikut sunnah yang mengikut Rasulullah SAW, para sahabat, khulafa ar-rasyidin, yang mengikut tabi'in, para ulama sehinggalah zaman kita sekarang. Itu dia pengikut jalan atau pengikut tarik Nabi SAW dan para sahabat baginda. Yang tu terma yang kedua. Terma yang ketiga adalah al-jamaah. Apa maksud al-jamaah? Al-jamaah ni kalau secara bahasanya kita katakan pasukan ataupun kumpulan. Kumpulan al-jamaah lah. Tapi perkataan jamaah ni memang sering ditunggang-tunggang kan oleh
orang kita lah. Ni jemaah ni, jemaah A, jemaah B, jemaah C. Jadi macam-macam jemaah ada. Ta'adud al-jemaah. Kan? Sampai ada ta'adud jemaah. Jadi jemaah yang dimaksudkan di dalam kitab-kitab para ulama ataupun kitab-kitab akidah adalah bermaksud jumhur al-muslimin. Majoriti orang muslimin. Majoriti orang Islam ataupun dikatakan sebagai sawadil azam. Saya ada jelaskan ni pada liqah Asy'ariyah yang pertama dulu. Yang first tu saya dah terangkan dah secara detail perkataan-perkataan ni. Jadi al-jamaah ni adalah keseluruhan jumhur kaum muslimin yang berpegang dengan akidah yang benar. Jadi bila kita buat kajian kan, siapakah yang dimaksudkan sawadil azam ni? Saya dah terangkan secara detail dan saya dah bagi data-data, saya dah bagi hasil pengkajian. Jadi kalian boleh tengok balik lah. Saya tak mau bahas kat sini. Dan sebab benda tu dibahaskan dan ada dikritik dan sebagainya. Jadi kita sikit lah benda tu. Tapi yang kita faham pula. Ahli sunnah pengikut sunnatul Rasulullah SAW dan berada dalam kelompok jumhur muslimin. Itu yang berakidah dengan akidah yang sahih. Itulah yang kita katakan sebagai akidah orang Islam, akidah orang Muslim. Baik, jelas kan? Setakat ni ada soalan tak? Ada soalan tak tentang terma-terma yang kita sedang bincang ni? Yang pertama tentang inilah kitab tu, kenapa dia letakkan inilah kitab. Kemudian perkataan usuluddin tu apa dia? Apa dimaksudkan dengan inilah kitab usuluddin? Kemudian i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Kalau ada soalan boleh beritahu. Ada yang tak faham dia sebagainya. Jelas Baik. Seterusnya saya teruskan. Jadi inilah kitab Usuluddin I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Itu nama kitab. Itu nama kitab. Itu nama kitab. Nama panjang dia. Inilah kitab Usuluddin I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Ada setengah kitab yang nama dia panjang-panjang juga. Contohnya, ini saya pegang ini. At-Ta'rif bi'aqidatil Azhar Asy-Syarif al-Musamma bi'rajul muridi fi ilmu tauhid. Itu nama kitab. Jadi bawah ni bawah ditulis pengarang kitab. Mukhtasar al-Jama'atil Azhariyah li syarh al-alamah ad-dardir ala al-Kharidah al-Bahiyah. Jadi inilah kitab Usuluddin I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, itu nama kitab. Bawah tu bahawa nama pengarang kitab. Okey. Yang telah dikarang oleh hamba yang dhaif. Itu salah satu cara para ulama nak menginterpretasikan sifat tawaduk mereka. Yang telah dikarang oleh hamba yang dhaif. Itu salah satu cara para ulama itu untuk merendahkan diri mereka dalam penulisan mereka. Yang telah dikarang oleh hamba yang dhaif. Muhammad Mukhtar bin Atarid Al-Jawi Al-Batawi Al-Bukhari yang bermukim di dalam Mekah Al-Musharrafah yang mengajar di Masjidil Haram. Ghafarallahu lahu walil muslimin. Amin. Baik. Yang pertama kita nak tahu tentang seseorang pengarang kan. Sebenarnya sebelum kita nak baca satu buku ataupun sebelum kita nak baca satu kitab, kita yang ni diberikan tips ni oleh guru saya juga, Syekh Ahmad Al-Azhari. Dia beritahu sebelum kita nak baca satu kitab, kita kena ada pertalian jiwa dengan penulis kitab tu. Ini salah satu tips untuk kalau kalian nak baca sebuah buku, sebuah kitab, kena ada pertalian jiwa di antara kita dengan penulis kitab. Sebab apa, kadang-kadang kitab ataupun buku yang kita baca tu penulis dia dah meninggal. Jadi macam mana kita nak rasa dia menulis tu? Jadi kita kena ada pertalian jiwa. Ada yang kata ni syirik pula Tak, ini salah satu cara untuk kita macam mana kita nak mendalami penulisan dia. Kita kena kenal pengarang dia. Kita kena kenal penulis buku tu. Contoh kita nak baca buku, kita nak baca buku Hamka contohnya. Ada saya beli banyak buku Hamka. Contohnya saya nak baca buku Tasawuf Moden, Lembaga Hidup, lembaga apa lagi? Ada 2-3 buku lagi peribadi, contohnya buku Hamka.
Jadi macam mana kita nak rasa zuk baca buku Hamka ni, kita kena kenal lah Hamka tu siapa dia. Dan kita kena jiwai, kena ada pertalian jiwa di antara kita dengan Hamka. Barulah kita rasa nikmat baca buku. Itu salah satu tips. Dan sebelum ni saya tak berasa benda ni. Bila guru saya beritahu, ya benda tu sangat-sangat memberi kesan terhadap pembacaan kita. Sebelum ni saya pernah baca kitab Aqidah Imam Nasafi, Aqaid An-Nasafiyah, syarah Imam At-Taftazani. Jadi sebelum saya baca, saya tak kenal Imam Taftazani, saya tak rasa sangat. Tapi bila saya kaji pasal Imam Taftazani, saya baca tentang riwayat hidup dia, saya baca tentang kehebatan penulisan dia. Jadi kita rasa dekat dengan Imam Taftazani. Bila saya baca dan saya kenali Imam Taftazani dengan sesungguhnya, saya baca kitab syarah Aqaid An-Nasafiyah, Allah bukakan saya macam-macam. Saya baca sikit je. Saya baca sejam lah, tapi Allah bagi pembukaan tu umpama kita baca 2 jam, kita baca 3-4 jam. Itu rahsia bila kita nak baca sebuah kitab, bila kita nak baca sebuah buku. Walaupun penulis tu kafir sekalipun. Kali nak baca buku bahasa Inggeris. Contoh nak baca buku Stephen Hawking. Contoh buku apa? The Brief Time of Time. Apa nama buku dia? Buku tentang Big Bang tu. Ada orang kata Stephen Hawking ni atheist dan sebagainya. Walaupun kita nak baca buku Stephen Hawking sekalipun, kena ada pertalian jiwa dengan penulis buku tu. Baru kita boleh faham idea dia. Janganlah awal nak baca buku orang tu, kita dah judge lah. Ni penulis ni kafir, penulis ni penulis ni semua munafik. Ni macam mana kita nak faham buku mereka kan? Tak salah nak baca buku apa? Nak baca buku Adolf Hitler, Mein Kampf kan. Saya pernah baca buku tu. Jadi kita kena ada pertalian jiwa. Janganlah awal kita dah judge, jadi kita tak dapat ilmu apa. Baik. Hari ni kita nak tahu, kita nak kenal siapakah penulis kitab ni. Dia kata apa? Hamba yang daif, Muhammad Mukhtar bin At-Tariq Al-Jawi Al-Batawi Al-Bukhari. Nama penulis ni adalah Muhammad Mukhtar bin At-Tariq Al-Jawi Al-Batawi Al-Bukhari. Jadi untuk nama seorang ulama ni selalunya dia akan letakkan selalunya kalau kita baca buku-buku lain, selalu dia akan letak nama dia sebagai dengan nama al-kunyah, gelaran. Gelaran ada 2. Al-kunyah dengan laqab. Ini yang dapat fawaid ialah gelaran seorang ulama tu selalu dia letak 2. Satu dinamakan sebagai al-kunyah, yang kedua al-laqab. Al-laqab ni apa? Laqab ni gelaran yang diletakkan berdasarkan anak sulung dia. Contohnya selalu orang letak Abu lah kan. Abu selalu apa? Siapa nama? Abu ataupun Abi ke ataupun Ibnu ke sebagainya itu laqab. Contohnya apa? Siapa? Adalah ramai, saya tak sampai dia punya nama ulama tu. Ramai yang antum boleh cari lepas ni. Itu laqab yang pertama. Yang kedua kunyah. Kunyah ni gelaran yang orang bagi kepada seseorang ulama tu. Gelaran contohnya Syamsuddin. Contohnya Muhyiddin An-Nawawi. Itu gelaran. Kemudian ada juga yang ulama letakkan nisbah kat belakang. Nisbah kat belakang contohnya Al-Bukhari, An-Nawawi, Al-Ghazali dan sebagainya tu selalu dinisbahkan kepada tempat asal mereka ataupun bangsa mereka. Jadi penulis kitab ni nama dia Muhammad Mukhtar Al-Jawi Al-Batawi Al-Bukhari. Jadi kita boleh sebenarnya yang Al-Jawi tu kita boleh tafsirkan kepada 2. Yang pertama berasal daripada tanah Jawa, Indonesia. Yang kedua berbangsa Jawi. Jadi ulama-ulama dulu, jadi kita kena tahu orang Arab mereka memandang semua orang yang semua orang yang di bahagian Nusantara ni diistilahkan sebagai bangsa Jawi. Bukan Jawa tu bukan merujuk kepada kepulauan Jawa yang ada sekarang ni. Ada Jawa Tengah, ada Jawa Timur, ada Barat, bukan. Jawi tu merujuk kepada bangsa Melayu. Sebab itu bangsa Melayu ni dia punya ni luas. Bukan semata orang Melayu Malaysia je. Orang Indonesia pun ada bangsa Melayu. Filipina pun bangsa Melayu. Jadi serantau kita ni semua berbangsa dengan bangsa Melayu.
tapi tak dinisbahkan dengan Malayui. Dibangsakan dengan bangsa Al-Jawi. Sebab itu dekat Azhar ada satu ruwak dinamakan sebagai ruwak Al-Jawi. Semua yang berasal daripada situ adalah daripada orang Melayu. Jadi Al-Jawi itu merujuk kepada bangsa penulis. Ada yang gelaran-gelaran lain. Contohnya yang merujuk kepada bangsa lah. Al-Jawi ataupun tempat tinggal. Kemudian Al-Batawi, kemudian Al-Boghori. Daripada Betawi dan daripada Bogor. Bogor dekat tanah Jawa lah. Jadi ini asal, ini menunjukkan kenapa diletakkan nisbah-nisbah demikian. Para ulama terdahulu pun dia letakkan nisbah. Contohnya Al-Bukhari berasal daripada Bukhara. Al-Ghazali berasal daripada sebuah perkampungan nama Ghazal. Kemudian apa lagi boleh sebut? Tempat-tempat lah. Tempat-tempat yang ada dekat, contohnya Al-Dumyati, Al-Asqalani. Itu semua nama tempat. Sebab apa? Yang pertama alasannya adalah sebagai semangat patriotism seseorang ulama tu. Semangat patriotism ni bukan lain dengan semangat nasionalism. Baik. Silakan. Semangat nasionalism ni semangat kenegaraan yang melampau-lampau yang merendahkan negara lain. Itu ulama tak sarankan. Tapi ulama sarankan